Cari TikTokers yang sebar berita palsu. Itu antara kenyataan daripada YB Menteri KPKT yang agak marah dengan fitnah-fitnah daripada para TikTokers ini. Ya, jadi sahabat semua, apa yang mereka katakan semua itu tidak benar belaka. Mereka cuba untuk menghasut rakyat, ya, menyatakan kononnya Menteri KPKT ya memanipulasikan harga dan sebagainya. Itu antara tuduhan-tuduhan yang cuba dimainkan oleh TikTokers para pembangkang ini. Jadi ini antara kenyataan terkini ya daripada YB Ngakoming. Katanya ngah arah kesan TikTokers sebar berita palsu ya berkaitan dengan My Kiosk. Itu antara arahan ya daripada YB Ngakoming. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan berkata pihaknya akan membuat laporan polis dan SKMM dalam masa yang terdekat. Jabatan Kerajaan Tempatan JKT diarahkan juga untuk mengesan TikTokers yang menyebarkan berita palsu dan video fitnah mengenai projek My Kiosk di media sosial. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngakoming berkata, pihaknya juga akan membuat laporan polis dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia dalam masa yang terdekat. Katanya, kaki tangan kementerian sedang giat mengumpul video berita palsu yang disebarkan oleh individu-individu ini. Kalau kamu berani sebar berita palsu, katanya kamu kena tanggung sendiri. Katanya dalam satu sidang media di KPKT selepas majlis pelancaran Anugerah Kecemerlangan Menteri tahun 2025 dan Anugerah Kecemerlangan Media. Nga berkata, beliau juga terbuka jika Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia ingin melakukan siasatan berhubung dengan projek itu. Sebelum ini, pemuda MC Pahang dilaporkan sedia melangkah ke pejabat SPRM bersama DAP bagi membantu siasatan kes ke atas projek My Kiosk yang bernilai 250 juta. Kesediaan itu disuarakan Ketua Pemuda Wong Siu Mun yang turut mempersoalkan kenapa membayar sebanyak 25,000 hingga 34,000 sedangkan harga pasaran hanya 12,800 bagi seunit kios. Sementara itu Ngah menjelaskan harga 25,000 yang dijadikan isu itu adalah taktik yang untuk mengkritik projek berkenaan sedangkan ia sudah termasuk kos solar panel, kipas, dapur, pengangkutan, pemasangan dan juga lokasi. Sebab itu kita bukan syarat tender terbuka. Saya sudah cek di Majlis Perbandaran Taiping dan Majlis Perbandaran Ipoh ada pembekal bagi harga 13 dan ada yang bagi 15,000. Saya rasa ini cara paling telus katanya. Pada 8 Mei lalu, Nga juga dilapor berkata bahwa projek di bawah kementeriannya itu menjadi gajah putih, tidak benar dan tidak berasas. Katanya lagi, majoriti kios sudah diisi dengan hanya sebagian kecil masih belum beroperasi. Projek My Kiosk KPKT adalah inisiatif untuk membantu golongan B40 dan peniaga perusahaan mikro, kecil dan sederhana dengan menyediakan ruang niaga seragam, selamat dan selesa. Ia juga bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan taraf sosioekonomi penduduk setempat melalui penyediaan kios perniagaan dengan kadar sewaan rendah. Hingga Desember 2024, sebanyak 7,243 unit My Kiosk telah diluluskan di 133 PBT seluruh negara, membantu lebih 7,000 keluarga untuk meningkatkan pendapatan. Jadi itu antara kenyataan daripada YB Ngakoming
Jadi bagaimana pula dengan mereka yang terlibat? Peniaga-peniaga kecil ini, ayo kita lihat apa yang mereka luahkan. PAS, PN, MC saja marah kerajaan Madani bantu rakyat. 3 peniaga ini bersyukur dengan adanya MyKios. Hanya PAS atau Perikatan Nasional MC saja yang dilihat marah dengan usaha kerajaan Madani melalui Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan KPKT membantu rakyat melalui MyKios ini. Sebaliknya, rakyat terutamanya peniaga kecil berkongsikan rasa syukur mereka kerana berpeluang menikmati pendapatan sehingga ada yang mencecah 5,000 sebulan dengan hanya menyewa unit kios rendah 120 sebulan. Hal itu dikongsikan seorang pengguna TikTok Bang Kebun yang sempat menemu bual 3 peniaga MyKios di Pantai Robina dekat dengan Teluk Air Tawar di seberang perai utara Pulau Pinang pada 18 Mei yang lalu. Seorang peniaga kacang rebus memberitahu beliau memperoleh pendapatan yang berbaloi terutamanya pada Sabtu dan Ahad sejak 8 bulan berniaga di MyKios. Dulu berniaga pakai konopi, sekarang barang niaga boleh simpan dalam kios katanya. Hasil pendapatan lebih baik diperoleh apabila berniaga di MyKios yang juga diakui seorang peniaga loking bakar. Alhamdulillah katanya, secara kasarnya saya boleh dapat 3,000 sebulan. Saya dapat kios selepas Aidilfitri tahun lalu, sebelum ini pakai konopi saja katanya. Hubungan dengan itu, wanita berkenaan juga turut meluahkan rasa syukur kerana lokasi berniaga di situ juga selesa, ditambah dengan pemandangan pantai yang cantik. Terima kasih kepada kerajaan kerana memberi kami peniaga-peniaga kecil peluang untuk menambah pendapatan katanya. Peniaga-peniaga kecil ini tidak mampu untuk menyewa kedai yang mahal katanya. Sementara itu, seorang peniaga minuman boba berkata beliau kini mampu menjana pendapatan sehingga antara 4,000 ke 5,000 sebulan, ya, secara kasar. Sehari dapat lebih 100 hingga paling tinggi 200. Kios guna tenaga solar lazimnya juga hujung minggu dapat ramai pengunjung katanya. Hasil tinjauan tersebut, pemilik akaun TikTok Bang Kebun berpendapat golongan peniaga kecil terbukti mendapat manfaat daripada inisiatif KPKT melalui MyKios dengan kerjasama pihak berkuasa tempatan PBT. Berbaloi sangat kerajaan membantu peniaga-peniaga kecil di sini untuk menambah pendapatan. Dengan adanya MyKios, mereka boleh berniaga dengan lebih selesa tanpa sebarang gangguan, kata beliau lagi. Dan itu antara kata-kata beliau ya, ketika mengulas selepas membuat interview kepada para peniaga. Jadi nampaknya mereka yang membuat fitnah, menyebarkan berita palsu ini memang busuklah hati mereka, sahabat semua. Hitamlah hati mereka, ya, cemburu melihat peniaga-peniaga ya dibantu oleh kerajaan hari ini menambah sumber pendapatan mereka. Satu yang sepatutnya diraikan bersama, tetapi mereka pula menyebarkan fitnah. Apa sudah jadi? Apa pandangan anda, sahabat semua? Anda boleh berikan komen di dalam ruangan komen. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan, apapun keangkap, dua ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian. Bye-bye.